Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan piramid penduduk lah. So, piramid penduduk ni pertama kita kena tahu struktur umur. Struktur umur ni kita bahagikan kepada 3 lah. Tua, dewasa dan muda. Okey, kita akan panggil dia muda bila umurnya 0 hingga 14 tahun dah. Okey, jadi golongan ini dia kita kiranya dia tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Sebab masih budak kan. Dia tidak bekerja. Jadi masih ditanggung lah. Yang kumpulan antara ketiga ni yang paling bagus adalah dewasa apabila umurnya 15 hingga ke 64 tahun. Biasanya golongan ini ni sudah mula bekerja lah, dia boleh sara hidupnya sudah sendiri. Dan kita ada kumpulan yang ketiga, iaitu kumpulan tua yang berumur 65 tahun dan ke atas, iaitu kita boleh cakap sama dengan kumpulan muda sebab dia kembali ditanggung semula sebab tidak bekerja. Okey, fahamkan 3 struktur ni dan kamu boleh faham sudah piramid. So piramid ni yang kita belajar ada 4 lah, yang macam cikgu tulis di depan ni. Ada progresif, ada regresif, ada stabil, ada terganggu. So kita tengok sama-sama. Kita mula dengan yang pertama, iaitu piramid progresif. So apa itu piramid progresif? So piramid progresif yang kamu kena tahu, dia adalah berbentuk kon. Tahu kan kon macam mana? So kalau kamu nampak ada graf bentuknya macam gini, itu confirm progresif. So kalau kita tengok dasarnya yang ini luaskan lebar, itu bermaksud kadar kelahiran di negara itu adalah tinggi. Kalau kita tengok pula dia punya puncak, dia tajam ataupun tirus, itu menandakan bahawa kadar kematiannya tinggi. Maksudnya kuranglah orang tua ni, dia cepat matilah di negara ini. So kenapa dua-dua ini berlaku? Dia dipengaruhi oleh kemudahan kesihatan dan rawatan penyakit di negara itu yang masih lemah. Jadi apalah contoh negara ini? Contoh negara progresif ni adalah negara membangun dah. Contohnya Vietnam, Thailand, Malaysia juga begitu. Dan kalau kita tengok nisbah antara lelaki dan perempuan ada lebih kurang. So, fahamkan progresif. Okey, sekarang kita boleh masuk pula ke piramid yang kedua, iaitu regresif. So, kita nampak berbeza sudah sikit dari tadi. Kalau tadi dia berbentuk kon, sekarang dia berbentuk labu sayung. So labu sayung ni macam yang famous yang dekat Perak tu lah, yang macam gini lah. Cikgu try lukis 2 kali tapi tidak menjadi sebab seni cikgu tu tidak ada. Jadi kamu faham lah itu labu sayang, okey? Bukan labu sayang pula. Okey, kita tengok tapaknya. Tapaknya kecil kan, kalau tadi lebar. Tapak yang kecil maksudnya apa? Ya, kadar kelahirannya adalah menurun ataupun rendah. So jumlah penduduk tua pula telah meningkat. Kalau kita tengok di sini, jumlah penduduk tuanya sampai sudah 90, 100 macam gitu. Jadi bila berlaku begini, kenapa? Sebab orang tuanya ni dia jaga soal kesihatannya. Taraf kesihatannya juga membaik. Sudahlah, cuma orang kurang mementingkan tentang kelahiran ni. So ini biasanya berlaku di negara-negara yang baru maju lah. Sebab negara-negara yang baru maju ni dia sibuk mau bekerja, sampaikan dia berfikir tidak mau ada anak sudah. Dan dia juga sibuk untuk menjaga dirinya, sampaikan dia lama-lama mati. So penduduknya perempuan lebih ramai lah. Okey, regresif ni negara yang baru mau maju. Kalau tadi progresif negara-negara yang membangun. Okey, sekarang kita pergi ke piramid yang ketiga, iaitu piramid stabil ataupun piramid mantap. So dua-dua ni adalah benda yang sama lah. So untuk piramid ini, kalau kita tengok dia hampir sama semuanya kan, dia menegak lah. Kalau kamu ada nampak yang begini yang hampir sama, dia gemuk-gemuk sedikit begini, maksudnya ini adalah piramid stabil ataupun piramid mantap, di mana ketiga-tiga golongan umur yang tadi kita belajar tu adalah lebih kurang kan, kita tengok dari bawah sampai ke atas. So piramid ini biasanya kita kait dengan negara maju lah, contoh Sweden dan Jepun. Kadar kelahiran dan kadar kematian adalah berkurangan. Kenapa boleh berlaku begitu? Sebab dia punya taraf kesihatan sudah semakin membaik lah. Dia punya orang-orang menjaga kesihatan. Lepas dorang mengamalkan perancangan keluarga. Jadi tidaklah anak terlampau ramai dan tidak juga cepat mati. Jadi itu dikatakan paling bagus dalam antara banyak-banyak piramid. So dia boleh jaga dirinya sendiri dan dia ada kesedaran. Okey, cikgu rasa paling mudah lah ini, kamu boleh faham. Kita kaitkan dengan tahap kesihatannya yang semakin membagus lah. Okey, kita boleh tengok sudah untuk piramid yang terakhir.
Okey, piramid yang terakhir. Okey, masih lagi menconteng. Okey, itu paling okey lah maksudnya. So, piramid yang terakhir ni kita panggil piramid terganggu. Ataupun paling senangnya piramid ni cacat lah. Okey. Kalau kita tengok, kalau sudah kamu nampak macam begitu, sudah rupanya lain daripada lain, memang ini piramid terganggu lah. Ia disebabkan ataupun dikaitkan dengan negara-negara yang tidak stabil. Contohnya ada peperangan, ada wabak penyakit ataupun polisi kerajaannya itu sendiri. Contohlah kita ambil kan penduduk lelaki di Qatar ni ada lebih ramai. Kenapa? Macam kita tahu kan Qatar ni dia negara yang kaya dengan minyak. Jadi ramailah orang datang situ untuk cari peluang pekerjaan dan biasanya adalah golongan lelaki. Dan begitu juga polisi kerajaan yang menggalakkan kemasukan buruh asing yang menyebabkan struktur umur dewasa ni terganggu sebab orang keluar daripada negaranya. Jadi senangnya ini apa-apa yang berkaitan dengan benda-benda yang tidak bagus macam peperangan dan sebagainya itu adalah piramid terganggu dan ianya adalah tidak baik antara piramid-piramid yang lain lah.